dalam rancangan Sembang Santai Soccer Anda Podcasting Sukan. Right. Hello guys. Assalamualaikum. Bersama saya kembali Muhammad bin Zainuddin dengan Triple S Sembang Santai Soccer episod 2 guys. Sekarang dah episod 2 Sembang Santai Soccer kita. Okay. So rancangan Triple S ini dikuatkuasakan oleh Club Orator KPMBM. So bagaimanapun sukalah ya untuk saya cakap pada minggu ni. Saya dengan rendah hatinya berasa bangga lah kita dapat menjalankan episod ni. Kita pun dah masuk episod 2 kan. So perjalanan tu tak mudah tapi kita cuba untuk bagi yang terbaik. Kita akan cuba untuk kita membincangkan, mengupaskan tentang bola sepak khususnya dalam English Premier League EPL yang baru sambung minggu lepas. So saya perkenalkan dulu panel-panel saya seperti biasa. Okay, yang pertama kita ada penyokong Manchester City Ahmad Nazirul Haikal bin Ahmad Murad yang dikenali sebagai Scott. Yes, itu dia. Hello. Belum apa-apa jersey Man City dah dekat belakang guys. So Scott, hello. Hello. Right. Okay, yang kedua Mirza Syauqi bin Saudi, peminat nombor 1 Real Madrid yang ingin masuk ke kancah English Premier League untuk sama-sama kita bincangkan tentang topik bola EPL. So Mirza, Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam bro. Dia memang salah server tapi tak apa, kita bagi. Kita tak apa salah server tapi kita macam kita tengok tak adalah orang tengok EPL tu daripada bias opinion, kita tengok pada segi luar pula. So, kita bawa pandangan yang lain. Okay, next. Okay. Episod 2 kita bawakan tetamu jemputan guys. So, tetamu jemputan ni memang khas, khusus aku bawa daripada London. Guys, dah masuk guys. Welcome Sir Amirul Hafiz. So guys, inilah dia tetamu jemputan kita yang khusus daripada London kita bawakan Sir Amirul Hafiz, penyokong Tega Tottenham Hotspur. Hi sir. Thank you. Jemput. Right sir. Welcome. Alhamdulillah sir sudi terima jemputan kami untuk menjadi tetamu jemputan kita pada minggu ni. Thank you sir. Okay. Alright, tak apa. Okay. Panel pun dah ada, tetamu jemputan pun dah ada. So kita tak nak buang masa lah, kita mula je lah. Okay. Sebelum tu saya nak umumkan juga beberapa hari lepas kita punya college Profesional Mara Bandar Melaka dikejutkan dengan satu berita sedih. Kita punya driver arwah Cik Nan telah pun meninggalkan kita. So sebelum itu sebelum kita memulakan majlis, marilah kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah Cik Nan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga arwah Cik Nan ditempatkan di kalangan orang-orang beriman insya-Allah. Alright. Tajuk kita pada minggu ni, kita ada perlawanan EPL selepas game week 1. So, minggu ni kita nak cover, kalau kita nak cover semua game memang tak dapat lah. So kita akan cover beberapa game je lah. So kita akan cover beberapa game EPL selepas game week 1. Alright. So saya nak mulakan dengan satu perlawanan pembukaan English Premier League EPL yang menempatkan antara Brentford melayan kunjungan Arsenal. Kita tahulah kalau tim yang baru naik ke EPL ni kita akan chop 100% lah tim underdog. Tetapi pada perlawanan hari tu Brentford berjaya mengejutkan Arsenal dengan jaringan 2-0. Sangat-sangat mengejutkan Arsenal kita tahulah season 2-3 season yang lepas pun flop banyak kan, tak beli, tapi at least diorang ada cup. Tapi game week 1 hari tu adalah kisah hitam untuk Arsenal kerana first game dah kalah. Kalah dengan siapa? Kalah dengan tim yang baru naik di KPL, Brentford 2-0. Saya nak tanya pendapat. Macam mana pendapat
game Brentford dengan Arsenal ni. Kita mula dulu dengan Sir Amirul kalau boleh. Okay, kalau kita tengok game Brentford lawan dengan Arsenal, so first kali high expectation lah kepada Arsenal sebab dia baru sign Ben White dengan klausa perpindahan 50 juta. Kita katakan ni satu perpindahan yang agak besar lah buat Arsenal. Okay, dengan adanya, sebab kita tengok Arsenal ni masalah dia dari segi defense. Okay, attacking dia kita ada Aubameyang, okay, kita ada Lacazette. Dia punya attacking tu kita boleh katakan agak bagus dengan ada new youngster Saka, dan kita tengok masalah sekarang ni adalah dari segi pertahanan lah. Okay, dengan adanya pembelian terbaru Ben White, okay, kita nampak mungkin ada satu perubahan untuk tim Arsenal. Tapi bila semangat, okay, kita boleh katakan tim yang baru naik ni dia ada semangat baru tau dengan main dekat home game, okay, dengan lawan tim yang kita katakan mungkin setiap kali kalau kita tengok perlawanan yang melibatkan tim bawahan menentang tim atasan ni, dia punya semangat tu lain tau. Bila dia main home game pula and then lawan dengan tim yang first game EPL, selalunya ini yang kita katakan semangat dia lain lah. Dengan home game kita tengok kalau opening ceremony pun dia punya manager pun dah angkat tangan dengan crowd lagi. Nak sorakan tu lah memain peranan lah, sorakan ataupun pemain ke-12 lah. Itu yang kita boleh katakan yang membuatkan Brentford boleh kalahkan Arsenal lah. Okay, tu pandangan tu salah satu daripada pendapat lah first game tu. Ya, Sir, tadi Sir ada masukkan pasal Ben White tau. Dengan klausa 50 juta. Saya nak tanya Sir lah kan. Ben White ni kita nak kata apa kan? Sebab nilai 50 juta tu untuk player nak pergi Arsenal. Saya nak tanya dekat Sir, Ben White ni akan jadi overrated ke underrated? Rasanya kita tengok, kita bagi peluang dulu. Ni baru first game, kita bagi peluang dulu. Mungkin mana-mana tamat atau first time dengan team, selalunya dia tak serasi. Kita bagi peluang, kita tengok second game. Alright, tu. So beralih kepada panel-panel yang lain, kita mula dulu dengan Mirza. Kalau boleh, perlawanan antara Brentford dengan Arsenal ni. Okay, baik. Thank you host kita Jack tentang pembukaan perlawanan Brentford dengan Arsenal. Kat sini apa yang saya nak tunjukkan lah, position antara kita tengok formation Brentford yang main 3-5-2 dengan 3 defender tapi tak bolos, menentang dengan Arsenal yang main 4-2-3-1. Nampak defensif tapi bolos 2. Ben White menjawab soalan Jack tadi, adakah overrated atau underrated? Ben White ni player yang good in positioning lah, tapi memang harga dia mahal. Cuma kita macam terpaksa, Arsenal nampak terpaksa di sini untuk dapatkan Ben White atas faktor kalau dia bagi 30, Ben White memang takkan datang rasanya sebab Arsenal tak boleh janjikan European competition. So Ben White dengan harga mahal dia boleh tutup mata lah sikit untuk first season. Tapi kenapa Arsenal tak menjadikan gol? Bagi saya adalah sebab striker utama ataupun kedua dia sekalipun, which is Lacazette dengan Aubameyang tak bermain di perlawanan first hari tu. Yang bermain adalah Balogun. Susah sikit nak sebut first time dengar nama dia. But overall agak terkejut, unexpected loss lah between Arsenal dengan Brentford. And untuk Brentford, saya nak cerita sikit tentang Thierry Canos. Scorer nombor 7. Kita tahu beliau adalah bekas graduate La Masia, which is Barcelona punya akademi. So kita tahulah talent Barcelona memang tak boleh disangkalkan lagi. Walaupun saya peminat Real Madrid, saya terpaksa aku yang akademi diorang lagi better. So menarik nak tengok macam mana Canos perform dekat EPL season ni. Itu saja dari saya. Okay, cuma nak share sikit lah, kalau ikutkan daripada dulu kan, memang ikut Arsenal ni. Okay, 10 tahun, zaman Thierry Henry, zaman Patrick Vieira. Waktu-waktu tu dia punya permainan tu kita tak mengharapkan expectation win cup, tapi dia punya masa Wenger pegang, dia punya corak permainan tu yang membuatkan fans puas tengok game Arsenal. Okay, dia punya short passes and then dia punya overlap, itu menyebabkan Arsenal lain daripada yang lain lah. Benda tu yang membuatkan Arteta masih tercari-cari lah. Okay, rentak yang menarik macam tu lah.
kalau kita nak tanya pasal Arteta ni kalau dia nak jadi Wenger lambat je tau. Wenger ni kalau kita cakap Wenger ni dia dah terlampau legend. Kalau Arteta nak follow Wenger ni lambat lagi lah. So tadi Bagi masa. saya nak cakap benda ni dulu tapi Scott dah terlepas cakap so tak apa. Tapi soalan ni macam biasalah, as a Real Madrid fans, hati terluka. Sehari yang lepas Fabrizio Romano mengesahkan Martin Odegaard secara rasminya menjadi milik Arsenal. Kita tahu season lepas Odegaard dah main dengan Arsenal. Kita tahu season lepas Odegaard dah main dengan Arsenal, itu pun sekejap je. Tapi adakah keputusan bijak meninggalkan Real Madrid dikala Real Madrid sekarang pun memang susah nak dapat on form balik, squad pun tak macam dulu, tapi pergi untuk ke Arsenal. Macam mana tu pendapat? Okay, as a Real Madrid fan lah. Okay. Jujur cakap keputusan Odegaard tu sebenarnya adalah kesan daripada frustration berseason. Sebab okay, siapa yang pernah tengok IG saya dulu, nama IG saya adalah Mizashik Odegaard So memang saya fan Odegaard daripada dia main kat Storm Godset, which is pada masa umur dia 16, menjadi player Norway termuda yang main di Liga 1 Norway. So ketika tu Madrid beli dia, and then daripada umur 16 dia dah main dekat Real Madrid. Dia dah pun debut dengan Real Madrid 1, which is dia change dengan Cristiano Ronaldo pada tahun 2016 ketika lawan Getafe. So kita expect something big daripada dia, and then dia pun kita boleh kata veteran yang use lah sebab dia dah main banyak European competition. Cuma kesan daripada sambungan kontrak Modric setahun lagi membuatkan Odegaard maybe frustration bila baliknya Ancelotti, dan Ancelotti kata okay, season ni dia tak ada dalam perancangan, but next season kalau Modric tak sambung kontrak baru dia ada. So as a player yang orang harapkan something, umur dah 24 dan nak masuk ke peak, orang lain semua dah perform world class kan, tapi dia tak dapat peluang lagi. Maybe frustration decision yang dia buat, dia pergi ke Arsenal. Tapi kalau kata one day Modric dah pergi ataupun kita Real Madrid tak ada mid dah, maybe dia boleh beli balik sebab Martin Odegaard ni dia ada culture Real Madrid tu dah bertahun lamanya lah. So frustration memang frustration, tapi kita kena faham lah decision dia ke Arsenal tu, and dia maybe boleh bantu Arsenal punya development untuk beberapa season akan datang lah. Nak cerita tentang Odegaard ni dengan Modric, comparison dia macam langit dengan bumi lah. Sebab Betul. cara permainan Modric ni dia tenang. Okay, sebab dah ikut Modric ni dah lama lah start dia dengan Spurs. Sebab dia cara kawalan bola, seorang midfield memang kita perlukan ketenangan. Okay, midfield ni dia perlu ketenangan, dia mampu control game, dia mampu create game. Itu yang menyebabkan bezanya Odegaard ni dengan Modric. Okay, kalau kita tengok kepada international duty pun, kalau Modric main, walaupun umur dia macam tu, dia still boleh bawa team tu pergi ke next stage lah. Itu yang mungkin Odegaard kena belajar ataupun perkemaskan lagi dia punya cara permainan. Mungkin one day dia boleh jadi standing daripada Modric ataupun lebih. Itu yang midfield kita perlukan lah. Ataupun kita tengok Real Madrid ada satu lagi Japanese punya talent, Kubo. Kan, betul? Betul. Tapi dia tak boleh pecah lagi midfield ataupun attacking dalam dia. Apa masalah dia? Itu punca lah kita boleh tengok. Scott, ada ke? Kalau ada? Kalau aku kalau saya nak tambah sikit, macam tambah bagi saya kan, Odegaard ke Arsenal ni satu yang bodoh lah. Pergerakan yang pemindahannya agak, orang cakap apa salahnya kau tunggu 1 tahun kan, tunggu 1 tahun untuk kau breakthrough pergi ke midfield Real Madrid untuk kau dapatkan first team. Apa salahnya? Kan daripada Arsenal tu, apa Arsenal boleh jaminkan kat kau? Kalau kau nak jadi hero kat Arsenal pun susah. Kan kau nak kena control attacking, lepas tu nak kena tolong kat defend lagi. So memang susah lah kau seorang je nak buat kerja kat Arsenal kan. Kan silap-silap jadi macam Xhaka semua kan, kena boo dengan fans. So jadi macam tak sedap lah kat situ. So
pemindahan yang agak terburu-buru lah cakap. Perlawanan tumpuan juga pada game week 1 minggu lepas. Kita ada Chelsea versus Crystal Palace. Right? Chelsea versus Crystal Palace. Kita tengok Chelsea pada season ni sangat-sangat meyakinkan. Daripada kalau tengok season lepas, awal season Frank Lampard ambil alih, suram tau, sangat suram. Tapi kemasukan Thomas Tuchel, perubahan melonjak tinggi sampai menang UCL. So sekarang ni gelaran King of Europe 1920 telah berada kepada Chelsea. Dan saya berpendapat lah kan, Chelsea ni ingin mengulangi zaman kegemilangan diorang balik. Dan zaman Drogba, Anelka semua tu. Diorang nak ulang balik. So satu soalan, possible tak possible kalau Chelsea menjadi juara EPL? So kalau kau start dulu Boleh Scott. Possible ke tak possible tu bagi saya lah. Ada 3 team je yang boleh cakap macam untuk possible dia menang EPL tu tinggi. MU, Chelsea, City. So 3 ni possible nak menang EPL lah. So okay tu. Pasal apa tadi soalan? Lupa. Possible tak Chelsea nak menang? Boleh possible. Dengan pembelian Lukaku lagi kan. So cakap memang mantap lah dia punya squad. So kalau tak menang EPL juga tak tahu lah apa masalah dekat Chelsea tu. Kita nak tanya pendapat Sir pula. Okay, kalau nak ulas pasal game, cuma tengok highlight je dia punya permainan. Okay, Chelsea ni kita memang tak boleh sangkal lah dia punya attacking dia. Start daripada Hazard, start daripada dia punya player-player yang lama. So Chelsea ni memang terkenal dengan dia punya attacking lah. Contohnya macam Drogba. Okay, dia punya attacking ni memang sekali pergi, memang buat gol lah. Okay, dia memang mission gol lah. Memang kita nampak Chelsea ni ada dia punya kelainan berbanding tim-tim lain lah. Okay, kita tengok daripada ulasan, daripada gol-gol yang dijaringkan, kita tengok daripada first goal daripada Alonso. Alonso memang dia defend. Kalau kita main fantasi, kalau kita ambil Alonso ni memang boleh point lah. Kenapa? Dia memang defend yang akan score goal. Okay, and then kalau tengok goal pertama daripada Alonso pun cantik, free kick. Okay, sebab dia left. Okay, kita nampak dia berus tu memang cantik. And then goal kedua daripada Pulisic. Okay, kita tahu kan Pulisic ni salah satu daripada dia punya key player jugalah. Okay, dalam pasukan Chelsea. Dan kita tengok dalam Chelsea pun dia ada pemain muda. Okay, pemain muda yang dia naikkan untuk bantu. Okay, dan banyak yang tim muda daripada Chelsea ni dia kekalkan untuk first team ni. Okay, untuk kita katakan sebagai prospek untuk new lah. Dan dengan kemasukan yang seperti Scott katakan tadi, kita ada Lukaku memang missing goal. Dan kita harapkan kalau fan-fan selalunya dia dengan ada cup UCL and then dia baru menang dia menang dengan Villarreal lah. Dia menang dengan Villarreal. And then benda ni memang jadi kita katakan sebagai boost dia punya confidence lah untuk this time punya ni. And then yang penting konsisten lah. Kalau dia nak pergi jauh dia kena konsisten lah. Sebab Crystal Palace ni memang dia setiap season dia kacau. Kita katakan dia boleh mengacau tim-tim champion ni untuk menang. Itulah antara yang boleh sharing lah tentang game Chelsea Crystal Palace ni. Miza, kalau kita tengok season lepas kan, Chelsea punya solo striker Timo Werner. Setuju tak kalau saya cakap Timo Werner ni player yang paling bodoh untuk jadi striker? Setuju tak? Bukan apa. Dia cakap tak, bukan apa. Sebab kalau dekat EPL pun, even dekat UCL, attempt on goal tak ada, kosong. Apatah lagi shots on target, tak ada. Even depan bola, depan gol, atas line pun bola tu pun macam malu-malu je nak masuk. So Miza, Werner out setuju tak? Okay,
Aduh, dia benda ni agak kita kena tengok sendirilah. Is either warna ni kalau kita tengok highlight dia nampak macam tak function tau. Tapi kalau kita tengok full game, dia ada role lah untuk succeed. So bagi aku kalau pemasukan Lukaku tu boleh settlekan goal draft warna. Sebab warna ni saya boleh katakan sebagai satu player manja lah. Okay, sebab kita ingat lagi masa first UCL RB Leipzig ketika tu menentang Besiktas di Stadium Besiktas, which is warna tak boleh tahan bisingnya stadium. So kita sedia maklum EPL ada satu kita kata hooligans yang liga yang sangat rough tau, yang kasar. Untuk player manja macam warna ni dia tak boleh lift up the expectation. Unless kalau Tuchel dapat mainkan dia sebagai winger dan tak mengharapkan gol dan kita bagi Lukaku menjadikan gol. Dia boleh jadi warna in. Tapi kalau mengharapkan dia gol, pasal cakap warna out lah. Sebab kita nampak final tentang Man City. Dia tak menjadikan gol tapi dia buka ruang Kai Havertz untuk lari. So Man City tercedok. So dia penting tapi kena pandai pakai. Which is Tuchel obviously lah satu manager yang pandai lah. So warna in lah so far. Tak, apa benda yang saya setuju pasal warna ni satu je. Warna ni sebab dia striker yang lari laju. Depan buat bola jauh tu je. Tapi kalau bab nak jaringkan gol dekat Chelsea ni susah. Tapi Lagi-lagi apa Lukaku dekat training kan. Macam Miza cakap tadi, dia kadang-kadang kalau striker ni, dia ada peranan setiap game tu terpulang kepada manager. Okay, ada game tu, manager akan cakap, okay, kacau je game ni. Tak perlu nak score goal pun, tarik player kiri kanan pergi kiri, just for macam kita katakan sebagai attraction lah. Okay, mungkin player lain akan kacau, player lain akan score. Tapi tu kalau kita sebagai fan, kita nampak benda tu macam game tapi tak gol. betul. Kita sebagai nampaklah benda tu. So kalau ikutkan apa yang saya cakap tu, kalau dalam position bola kita panggil sebagai false nine lah. Memang kerja dia memang mengacau je lah kerja dia. Tu Dia je. tengok pada rotation manager juga lah. Kalau dia nak target 2-3 cup dia terpaksa pakai juga lah player yang dia dah beli kan. Okay, kita ada dua UCL expertise ni, City dengan Real Madrid kan. Expertise tak ada piala UCL. Tak, at least baru lagi final. Okay. Sabar boleh. Okay, season lepas UCL Chelsea menang. Okay, Chelsea menang. Upcoming UCL, pandangan Sir, Scott dengan Miza macam mana Chelsea Ui, ni akan terus jadi? UCL bye. Sakit. Tak, bukan apa, sebab dia kira ex-champion kan, baru je champion. So kalau dia dah champion, mestilah orang akan expect tinggi perjalanan tim tu dekat UCL. So pandangan Sir, Scott, Miza macam mana? Kalau siapa start lu? Bagi Miza. Oh, Zah, awak okay. Bagi yang juara UCL yang banyak kali tu lah. Okay, UCL satu tournament yang kita kata paling intens. So untuk satu kelab menang 2 tahun berturut-turut adalah satu kita kata satu dekad tu boleh satu kelab je lah maybe. So it's a really susah untuk menang 2 tahun berturut-turut. Unless kalau Chelsea nak sacrifice dia punya domestic cup lah sebab dia nak fokus on high intense game dekat UCL. Cuma kita tak tengok draw lagi group macam mana. So untuk kata dia boleh pergi jauh tak boleh nak janji. Tapi as a team dengan dia punya performance, Jorginho, Kante, diorang tu memang high class, world class player. Dia boleh pergi jauh. Dengan syarat dia tak penat lah season ni sebab season lepas dia dah habis press. Dengan Euro pun Jorginho sampai final. So kena tengok juga how balik-balik memang Tuchel kena pandai rotate player dia untuk menang UCL lah. Kan macam Mila cakap lah, sekarang ni game kita kena tengok. Dia kena pandai rotate player sebab EPL pun kalau dia dah jadi masuk ke UCL, dia kena fikirkan dia ada FA Cup, dia ada Liga, dan dia perlu rotate lah player ni sebab player ni kalau kita tak rotate, injury ni memang satu benda yang kalau boleh setiap pasukan tak nak lah. Dan kalau kita satu team perform pun setiap game tapi bila dah start injury,
dia kena rotate player dan dia terpaksa pakai player yang dia tak nak. Macam kita kata tadi Werner, okay, bila dia tak nak pakai pun dia terpaksa pakai. Benda ni akan effect dia punya dia kena pandai lah setiap game. Contohnya kalau FA Cup pakai youngsters, pakai under 23, pakai under 19. So mungkin top up dengan a few team ataupun a few senior squad yang boleh menang lah setiap game tu. Nak katakan jadi champion ni dia mungkin boleh pergi ke round of 16, mungkin ke quarter final. Dia punya big achievement yang tinggi lah. Okay, rasanya macam tu je kot Chelsea kat this time. Nak cakap pasal Chelsea menang lagi ke tak UCL ni susah agak lah, sebab Chelsea ni dia dah habis pakai tau. Player Chelsea punya kebolehan semua dia dah habis lah. Dia dah guna fully. Sampai menang UCL, player tu macam Miza cakap ada yang dah pergi ke final Euro, ada yang dah qualify Euro semua kan, ada yang dah pergi sampai ke peringkat semi final semua. So Chelsea possible menang ke tak UCL ni sama gak chances saya cakap sampai round 16. Maybe kalau grouping dia jalan dia senang, semi lah paling jauh lah, semi kalau jalan dia senang lah. Kita tutup Chelsea. So kita pergi ke perlawanan ketiga, perlawanan kedua terakhir sebelum kita tamat. Perlawanan ketiga The King of Comeback, Manchester United. Inilah saya nak cakap ni. Right. Aduh. Perlawanan minggu lepas, game week pertama, MU bermula dengan sangat garang. First game, bantai Leeds United 5-1. Bermain di Old Trafford dengan full squad yang hampir kesemuanya dah memang talented lah. Dia tak pakai pun sebarang dead player. Daripada David De Gea sampailah ke striker Mason Greenwood. Semuanya player yang full squad bagi MU lah. So kemenangan besar untuk MU 5-1 Kita tengok dalam tu kita boleh panggilkan, saya as a fan MU sendiri, saya boleh cakap MU pada ketika itu menggunakan sensational squad lah. Squad yang line up dia sangat meyakinkan. Tapi bukan tu yang saya nak fokuskan. Fokus saya beberapa hari lepas pun sebelum MU main, rumours mengatakan Pogba nak keluar. Tetapi dalam game lawan Leeds hari tu, Pogba sumbang 4 assist. So agak-agak kan kalau kita cerita perjalanan MU daripada game week 1 sampai ke yang akan datang, agak-agak boleh tak Pogba konsisten untuk memberi semangat kepada MU. Even sekarang ni pun banyak rumours kata dia nak keluar, PSG panggil dia kan. So agak-agak macam mana? Kita mula dulu dengan of course lah, kita mula dulu dengan bias MU, City sendiri, silakan. Rival lah. Hello. City. Aku rasa saya rasa kan yang Pogba ke PSG tu semua rumours je. Sebenarnya Pogba tak nak keluar pun, tapi rumours yang macam diorang dapat rumours daripada PSG punya ni kan. Diorang interested dekat Pogba. So tu yang media biasa lah, media England kan, dia punya gila-gila punya media. So bagi aku sampai ke hujung memang Pogba akan perform macam biasa lah. Memang Pogba akan staykan performance dia yang gila-gila tu. Okay, thank you. Man City, Manchester to Manchester talk Right, so next kita pergi kepada Sir Amirul. So Okay, first of all MU lah. Dia hangat tau kalau cakap tentang MU. Sebab kita memang kalau tengok kan memang kalau mana-mana fan pun kalau bila ni kalau macam kita jujur lah, macam kalau kita sembang mana pun kan, kalau kita tengok fan MU ni selalunya kita akan tengok fan MU sebab dia punya kita katakan selalu fan MU ni dia macam kita katakan sikit-sikit MU Yeah. tu. Okay, berbalik kepada kalau kita tengok daripada MU lah. Okay, so daripada minute daripada start dengan MU score first goal and then kita tengok Ealing daripada Leeds score balik
gol penyamaan, kita nampakkan dari situ Leeds mungkin akan buat comeback ataupun akan maintain untuk draw dengan MU sebab kita tahu Leeds tak akan boleh pergi jauh ataupun tak boleh pergi sampai menang dengan MU. Mungkin dia akan target untuk draw. Mana-mana team pun kalau kita tengok sebab nak beat MU ni sebab dengan kemasukan new players and then kita tengok Pogba pun tengah perform, okay, and then kemasukan Sancho, okay, and then dia punya player-player pun masih fresh. Kita tengok last season pun dia dapat nombor 2 walaupun tak jadi champion, tapi nombor 2 tu menjadi satu tonic lah untuk pergi lebih jauh. Sebab kadang-kadang ni player-player ni dia perlukan sokongan moral dan juga kebersamaan bermain. Okay, kita nampak MU mungkin akan sama ada jujur mungkin dia top 2 lagi ataupun dia kena tengok lah performance sebab kita kena maintain setiap game tu lah. Dia kalau start ada masalah, contohnya Pogba kita tengok dia memang perform tapi bila ada satu-satu isu, kemungkinan kita tengok bila setiap kali dia main, setiap kali dia game, Pogba ni dia akan jadi flop, dia akan jadi problem. Kita tengok yang penting Pogba ni sentiasa motivated lah. Jadi kalau dia motivate setiap game, mungkin dia akan buat macam lawan dengan Leeds, okay, 4 assist. Kita katakan first game 4 assist, 1 gol, satu benda yang luar biasa lah kepada MU. Okay, secara keseluruhannya kita nampakkan another level lah. Pogba dah show dia punya credibility dan MU kena do something untuk pastikan Pogba kekal. Kalau dia buat juga sesuatu, contohnya dia punya pemilik nak jual Pogba untuk dapatkan dana, mungkin akan menjadi kesan yang kita katakan tim akan tak boleh pergi jauh lah. Itulah mungkin itulah pendapat daripada tentang MU lah. Alright, thank you so much sir, pandangan yang cukup kuat tentang MU. So Miza, Bruno Fernandes. Kita tahu Euro yang lepas pun kita berdua memang sokong Portugal, tetapi sedih untuk kita kata Bruno Fernandes menunjukkan aksi yang hamba time Portugal hari tu Miza. Tapi game week hari tu, game week 1 hari tu MU menang, Bruno score hat-trick Miza. So pandangan simple, short Bruno Fernandes tak boleh cope dengan pressure secara ringkas lah. And player MU pun dia menang besar game lepas menentang Leeds, which kita tahu Leeds United dia tak pakai first 11 yang kuat tau. Dia tak pakai Kevin Phillips, dia tak, Junior Firpo masuk lambat. So dia is not the strongest. Tapi memang kita tahu Leeds United akan menang lawan MU pada game hari tu. Cuma MU pakai first 11 yang dah main season lepas. Dia tak ada, jadi Sancho masuk lambat juga. Lepas tu Varane pun tak start lagi and diorang punya player dah click lah. So Fernandes untuk EPL dia boleh konsisten, dia boleh play the same role macam season lepas, and dia pun ada bantuan daripada winger yang baru, and dia tak payah fikir besar defend, dia ada Varane, Maguire. So dia boleh perform EPL. Tapi untuk game menentang, contoh game intense Liverpool, Chelsea, Man City, tak boleh high expectation kat dia sebab usually dia akan gagalkan expectation tu lah. Dia akan buat kita rasa sedih lah. So untuk game-game macam ni tolonglah hat-trick kan, sebab nanti dekat game besar dia takkan perform lah. So high intense macam UCL risau sikit, maybe Pogba kena support. So Euro memang buktikan segalanya. Dia tak ada terus kat atas padang menentang game-game yang high pressure. So kita fan Portugal, Jack, aku dengan kau terpaksa aku dengan kalah round 16. So Bruno Fernandes same expectation, boleh jadi player of the month again and again EPL season ni. Tapi game besar kena harap orang lain lah untuk lead dia. Tu je. Tambah sikit boleh? Boleh? Ke Bruno dia perform lawan tim-tim kecil ke? Cuba sembang sikit. Nak tanya peminat satu ke? Boleh nak jawab pun boleh. Okay. Macam Bruno ni dia baru masuk poin 9 season lepas kan.
contribution yang dia bawa daripada season lepas tu, first game last score, nampaklah as a fans, nampaklah yang dia akan bagi impact yang tinggi untuk MU. Tapi untuk menjawab persoalan tu kan, untuk jadi macam power untuk game kecil memang patut pun, sebab bagi saya kalau kita tunjuk power dekat tim kecil and kita boleh biasa tim kecil, maksudnya perasan tak kita akan rasa macam kita akan bagi satu pandangan yang negatif tau untuk tim besar. Contoh ini contoh MU belasah Leeds 5-1 dengan bangganya, dengan riaknya menang 5-1, tunjukkan semangat tau. Tim saya, tim tak cakap tim sana, uish alamak MU menang lah 5-1, kena fikir strategi lain ni. Macam mana kita nak halang Bruno ni? Itu sebenarnya. Tak, ini jawapan placer ni. Adakah Bruno dia punya aura macam CR masa CR ada dekat MU? Sekejap. Jawab. Okay, sir. Jawab macam saya cakap, jawab fans MU jawab. tak, sabarlah. Tak, macam yang saya cakap tadi lah. Yang awal-awal saya cakap pasal Odegaard dengan Modric tadi. Kalau nak compare pun ibarat langit dengan bumi. Macam tu juga Bruno dengan CR. Kita kena tahu CR time dia prime, time dia dekat Real Madrid, bukan paras langit dengan bumi. Memang dia dah universe lain power dia. Tapi kalau Bruno nak jadi the next CR dekat MU, might be possible, tapi perlukan masa. Sebab sekarang pun kita sekejap. Sebab sekarang pun dekat media MU cakap Bruno Fernandes will be the next Cristiano for the Manchester United or Sir Bobby Charlton, macam tu dia kata. So expectation fans ni dekat Bruno tinggi. So untuk Bruno nak jadi macam the next CR ataupun the next Bobby Charlton, memerlukan masa yang lama lah. Saya pun tak naklah cakap Bruno ni CR yang baru untuk MU. Tak boleh. Itu dah overclaim sangat. Kang malu tak muka ni. Tak boleh. Okay. Sebab kita tengok sebelum ni Nani kan kita kata the next CR, tapi dia tak sampai pun level CR. Adakah dia pun akan jadi macam Nani? Last fan lupa macam tu je Nani. Contribution Nani ke dalam MU. Salah cocok. Bagi saya, ini cucuk host ni. Tak apa. Okay, tak apa. Bagi saya, betul juga apa yang saya cakap. Kalau macam kita tak nak lah seorang player yang baru masuk dekat tim besar kan, dia akan jadi macam just 3 season wonder kan. 1 season wonder je. Tak nak lah. Kita tak boleh nak beli player tu untuk dia jadi 1 season wonder macam tu je. Kita nak sepanjang masa dia always perform. So kalau nak jadi macam Nani tu maybe boleh agak, mungkin dalam 4 ke 5 season yang akan datang someday somehow dia akan flop juga. Saya pun akan percaya macam tu. Jujur cakap, Fernandes is a world class player. Pada tahun should be 2019 ke 2018 dia adalah player paling banyak goal and assist gabungan kalau tak silap lah untuk liga-liga besar. So kalau nak kata impact dia terhadap MU, sebenarnya impact dia terhadap MU lagi besar tau daripada impact De Bruyne dekat MC. Sebab tanpa De Bruyne, MC still boleh go, Gundogan boleh cover. Tapi Bruno hilang, tak kata top 4, MU top 4 pun tak boleh nak fight. And then masuk Bruno baru dia fight kan. Tapi Jack nak ke CR Bobby Charlton, tolong menang Europa League luar baru kita boleh sembang lah. Betul. Setuju. At least sekarang kalau dah ada sensational squad, line up yang meyakinkan, by hook or by crook, MU tetap kena ada cup lah. Kalau tak macam yang Miza kata season episod lepas, dengan segala hormatnya, Ole tolonglah angkat kaki keluar. Okay, kita tutup pasal MU, settle. So last, kita nak pergi dekat perlawanan terakhir untuk kita cover. Kita nak pergi dekat perlawanan terakhir untuk kita cover sebagai penutup perlawanan terakhir. Last. Kali ni saya sangat berani Miza. Kita berani, kita panggil panel yang sokong City, kita panggil tetamu kita yang sokong Spurs. Kita berani. So last, sebagai penutup perlawanan tumpuan game week 1, kita nak membincangkan khususnya perlawanan yang lagi intens daripada sesiapa game week 1, iaitu Tottenham Hotspur melayan kunjungan Manchester City.
Memang intense game tu. Gila. Siapa cakap Tengok dulu tu? Player masuk padang je. Wah, satu saya penuh. Saya rasa City pressure ni kan. Penuh kan. Lepas tu kita tengok City dengan beraninya memainkan player termahal diorang sekarang iaitu Jack Grealish. Tapi nak tanya kan, Jack Grealish ni sebenarnya Scott untuk game week 1 hari tu overrated ke underrated? So kalau bagi aku lah fan City kan, memang aku jujur, cerita sini habis sini lah. Okay, jujur aku lah, Jack Grealish ni overrated lah. Overrated dengan price tag dia, dengan umur dah 25 kan. So memang overrated, dengan baru lagi nak adapt dengan gameplay Pep, so mahal lah. 100 tu memang mahal. Dia bukan apa, sebab time game hari tu pun Jack Grealish betul-betul dalam poket Tanganga. Memang Tanganga pegang habis-habis. Memang Grealish tenganga. Sampai Grealish betul-betul Tanganga lah, Tanganga pegang. Tengah habis tu time tu. So sekarang ni nak tanya dekat Semirul. Kalau kita tengok daripada statistik lepas kan, Son menjadi player yang selalu akan skor lawan City. So nak tanya dekat Asa, betul ke tidak no Harry Kane, no problem? Kalau ada Son. Okay, kalau tengokkan game highlight Spurs lawan dengan City. Okay, kita tengok highlight lah. Okay, banyakkan gerakan daripada Spurs ni, dia datang daripada Lucas Moura. Lucas Moura ni kita katakan dia main peranan yang penting lah kepada permainan game daripada Spurs. Kita tengok situ gerakan dia untuk menyerang tu daripada bawah. Dia sanggup collect bola daripada bawah dan bawa ke atas. Itu kita katakan kalau nak bandingkan dengan Harry Kane, memang player yang kita katakan top scorer. Tapi top scorer dia pun dia memerlukan bantuan daripada player-player lain lah. Contohnya assist daripada midfield. Okay. Dan keadaan semasa ni kita tengok kalau masukkan Harry Kane pun first game, dia tengah sekarang ni dia punya dapat offer lagi tinggi. Mana-mana player pun kalau kita dapat offer lagi tinggi, sebagai manager jangan letak risiko. Tambah lawan tim yang ada kita katakan kan, jujurlah City kan ada offer daripada Kane. So kalau kita letak dia main pun mungkin tak ada hati, mungkin main ala kadar. Tu kita katakan kalau tengok sekarang ni, ada ke tak ada Harry Kane, kalau Son dengan Lucas Moura performance macam ni mungkin boleh. Tapi Spurs ni dia ada penyakit dia. Dia bila dia score je, kalau dia relax sikit, dia akan kena. Selalunya kalau game Spurs ni, ni sebagai fan Spurs lah, sebab kita nak katakan target untuk winning the EPL, kan kita katakan dia punya agak jauh lah, disebabkan dengan player-player yang kita ada. Kita tahulah setakat mana kita boleh pergi, sebab sebagai fan pun kita sebenarnya starting katakan macam saya sendiri start minat Spurs ni daripada Harry Redknapp. Okay, daripada Harry Redknapp tu dia punya collect player ni, dia bukan star player. Dia collect player bukan star. Dia collect player Modric, Nico Kronja, semua dia bantukan corak permainan. Kita nak dari segi hantaran bola, dari segi kawalan bola, dari segi permainan. Sangat cantik masa ada Modric semua kan. Tapi tak menangkap. Tambah ada dengan salah seorang player Real Madrid, tambah waktu tu ada Gareth Bale. Kita tengok EPL lawan dengan Inter Milan. Kalau siapa tengok lagi lawan Inter Milan, Gareth Bale ni daripada tepi dia bawa bola sampai ke depan gol dan boleh score. Okay, berapa defend player yang dia dapat beat. Tu kita katakan. Tapi memang sejujurnya Scott,
first game dengan City mungkin boleh draw, tapi luck kat ni. Luck boleh menang dengan City. Itulah boleh cakap tentang game City dengan Spurs ni. Okay, Miza ada? Game City dengan Spurs. Terkejut result. Terpaksa cakap MC memalukan kot sebab line up Tottenham tu rasa macam sepatutnya MC makan sedap tu, tapi tak tahulah dengan dia punya back midfield dia, Skip, Osberg, Dele Alli, bertahanan Tenganga, macam how can MC tak boleh score? MC ni adalah satu team yang macam Gabriel Jesus kan, dia macam dia ada striker yang berada di team yang tak ada striker. Dia macam kelakar sikit lah bunyi dia. Tapi kita tahu Pep memang eksperimen punya keeper. Eksperimen punya manager. Dia even season lepas pun MC memang banyak kalah dengan Seri pada awal season. Alih-alih last season final-final dia menang juga. So macam kita tak boleh nak expect dari awal. Cuma tak best lah bila dia suka rotate tak ikut akal ni kan. So short luck lah untuk Spurs menang dengan line up. Bukan sebab Spurs tak kuat tapi line up dia lah. Line up dia tak memperasangkan tentang City yang line up yang kuat. Ferran Torres. Tapi Ferran Torres maybe sebab dia bawa balik daripada Olimpik. Ferran Torres main Olimpik kan. Olimpik penat juga. So Ferran Torres tak pergi. Oh tak pergi Olimpik. Dia main Euro lah. Euro je. I see. So sepatutnya MC boleh makan tapi dengan sentuhan Nuno lah, new manager Nuno daripada Wolves. Kita tahu Wolves pun bukannya world class club punya line up tapi boleh fight sampai Europa League. So maybe boleh expect something daripada Spurs season ni. InsyaAllah tengok macam mana. Top 5 maybe. Apa Spurs ni ke siapa kan? So kita tahu kan yang Spurs ni dia ada gelaran botol yang mana dia macam dia dah pergi jauh lah. Dah pergi UCL final, EPL pun kadang-kadang point okay dah nombor 1 lah, dah 2-3 minggu nombor 1. Tahu-tahu wah nombor 5, nombor 6 kan. So botol lah. So Spurs ni dia ada masalah curse yang tak boleh nak menang piala tu. Maybe dekat kurang rotation player pun satu juga. Dia dah guna semua sampai final. Lepas tu bila final player dah penat. Alright, so thank you. Alhamdulillah kita dah habis untuk kita cover tentang 4 perlawanan tumpuan. Brentford lawan Arsenal, Chelsea lawan Crystal Palace, MU, Manchester United lawan Leeds United dan terakhir Tottenham Hotspur lawan Manchester City. Thank you so much Scott, Sir dengan Miza. Kita dah habis cover game week 1. So sebelum saya mengakhiri rancangan ini, so nak buat satu pengumuman lagi. Kelas dan semester dan 6A sedang menjalani projek CSR, sasaran dengan RM5,000 dana. So sesiapa yang ingin menyumbang boleh DM kami, boleh PM kami untuk bertanyakan tentang projek kami. So far projek kami memberi manfaat kepada 2 hala, iaitu kami ingin membuat satu rak ataupun tempat letak payung kepada kampus kami, college, dan satu lagi ingin memberi bantuan kepada orang luar. So far dana kami pun telah hampir menerima 3,000 lebih, insyaAllah lagi 1,000 lebih diperlukan. So sesiapa yang ingin menderma boleh menderma. So akhir kata daripada saya sebagai host anda, inilah podcasting kami, inilah cara kami bercerita tentang bola kerana setiap satu daripada pendapat kami adalah sebagai ulasan untuk kami bercerita kepada semua. So terima kasih kepada tetamu jemputan khususnya Sir Amirul. Terima kasih banyak-banyak. Thank you, sir. Right, thank you kepada panel Miza dan Scott. Kita jumpa episod 3 InsyaAllah minggu depan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.